Antara kebimbangan yang terbesar bagi setiap ibu-ibu mengandung selain bersalin adalah mereka ni juga bimbang sekiranya mempunyai masalah kencing manis semasa hamil atau gestational diabetes mellitus (GDM). GDM ini berlaku disebabkan oleh perubahan hormon yang dihasilkan oleh plasenta masa mengandung, iaitu hormon estrogen, kortisol dan juga human placental lactogen. Hormon-hormon tersebut ni akan menyebabkan berlakunya rintangan insulin di dalam badan. Insulin yang dihasilkan oleh pankreas ini penting untuk mengawal paras gula dalam darah dengan membantu gula untuk disimpan ke dalam sel sebagai tenaga. Tetapi rintangan insulin ini boleh menyebabkan pankreas ini tidak dapat menghasilkan insulin yang secukupnya dan menyebabkan bacaan gula ini tidak akan terkawal. Sekiranya paras gula dalam darah ini tidak terkawal atau disebut sebagai keadaan hyperglycemia lebih dari bacaan normal, keadaan inilah yang dipanggil sebagai GDM. Jadi, macam mana kita nak tahu ibu mengandung ni sama ada mereka ni mempunyai GDM ataupun tidak? Semasa minggu ke-24 dan minggu ke-28 kehamilan, mak-mak ni nak tak nak mesti menjalani ujian OGTT, iaitu Oral Glucose Tolerance Test, atau biasa kita panggil biasanya minum air gula. 75 gram glukos atau sebanyak 5 sudu gula ni akan dilarutkan dalam air untuk diminum. Sekiranya bacaan gula semasa berpuasa lebih daripada 5.1 atau bacaan 2 jam selepas kita minum air gula tu lebih daripada 7.8, ini bermaksud insulin dalam badan ni tidak mampu untuk mengawal paras gula dalam darah dengan efisien. Antara individu yang berisiko untuk mendapat GDM ni adalah yang pertama, individu yang pernah menghidap GDM ketika kehamilan lalu. Individu yang kedua pula adalah mempunyai berat badan yang berlebihan sebelum mengandung, iaitu mempunyai BMI lebih daripada 25 kg per meter square. Ketiga adalah individu yang mempunyai sejarah keluarga yang menghidap diabetes. Yang keempat adalah pernah melahirkan macrosomik baby, iaitu bayi yang beratnya lebih dari 4 kg. Kelima, individu yang mempunyai peningkatan berat badan yang berlebihan semasa awal mengandung. Dan keenam dan yang terakhir sekali adalah kehamilan pada umur lebih daripada 25 tahun. Amat penting untuk pesakit GDM mengawal bacaan gula dalam darah ni untuk kita elaklah sebarang komplikasi-komplikasi yang tidak diingini, bukan setakat pada ibu, bahkan pada anak tu juga yang bakal dilahirkan. Jadi antara risiko ataupun komplikasi sekiranya ibu tu menghidap GDM, ibu itu boleh mendapat preeclampsia atau tekanan darah yang sangat tinggi semasa mengandung. Ini membahayakanlah nyawa bukan pada ibu saja, bahkan pada anak itu sendiri. Selain itu juga, anak akan mempunyai berat kelahiran yang besar, iaitu lebih dari 4 kg. Ini boleh meningkatkan risiko waktu melahirkan tu anak ada risiko untuk tersengkat, terutamanya di bahagian kepala dan juga bahu. Dan ini boleh menyebabkan anak tu lemas lah. Dan nak tak nak, seizure perlu dilakukan kepada ibu tersebut. Komplikasi kedua adalah bayi boleh mendapat hypoglycemia dan meningkatkan risiko terjadinya sawan. Ini disebabkan oleh semasa dalam kandungan ni, bayi ni dah pun terbiasa mendapat gula yang banyak. Selain itu juga, kajian mendapati bahawa bayi yang lahir daripada ibu yang mempunyai GDM yang tidak terkawal ni, bila meningkat dewasa ni, mereka akan ada masalah obesiti dan boleh mendapat kencing manis. Sebab dari kandungan lagi ni, bayi dah dapat gula ni secara berlebihan daripada ibu. Seterusnya, GDM juga boleh menyebabkan kelahiran bayi pramatang. Bayi pramatang ini seperti yang kita tahu, risiko untuk terdedah kepada masalah kesihatan ni sangatlah tinggi. Disebabkan oleh organ-organ mereka ni masih lagi belum matang. Yang terakhir, komplikasi inilah yang paling kita takut untuk ibu-ibu mengandung khususnya adalah risiko untuk bayi dilahirkan itu mempunyai kecacatan sejak lahir dan tinggi risiko untuk kematian mengejut sama ada sebelum lahir ataupun sejurus selepas lahir.